muka surat apa tu? Buka balik lah. Ha? Dah setahun tak buka buku, tak ada balik lah. Ingat baca, ulangkan diri sikit balik. Okay. Dah setahun tak baca kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akhir 2018 ni awal 2020 kita cuti setahun. Alhamdulillah, awal 2020 ni insya-Allah kita bolehlah memulakan balik kuliah kita. Jadi selama setahun kita cuti tu, ini cuti Allah Ta'ala lah beri tu. Sebab 1 Januari tahun 19 dulu saya kena jantung sikit. Mata yang paling hari ni pun mata saya pun belum cukup terang lagi. Nampak tapi tak jelas. Baca ni pun masih tak boleh sangat lagi lah, macam tu lah kata dia. Tapi bolehlah besok kita mula kitab ni, ada pula yang tukang baca sikit, boleh saya teruskan lah. Jadi untuk malam ini kita mengingatkan kembali apa yang kita dah belajar dulu, supaya senang kita memuliakan pembelajaran kita seterusnya nanti. Kita sekarang ni sedang belajar ilmu tasawuf. Jadi saya dah jelaskan dulu setahun yang sudah. Belajar ilmu tasawuf ni samalah kita macam belajar ilmu tauhid, samalah belajar kita ilmu fiqh, dan hukumnya adalah fardu ain. Hukum belajar kitab tasawuf ini, ilmu tasawuf ini adalah fardu ain. Maknanya wajib atas tiap-tiap mukallaf belajar ilmu tasawuf. Macam mana wajibnya kita belajar ilmu fiqh dan tauhid, macam itulah kita wajib pula belajar ilmu tasawuf. Sebab ketiga-tiga ilmu ini, tauhid, fiqh dan tasawuf, mempunyai kaitan yang sangat rapat. Maknanya daripada tiga ilmu ni, kalau satu tak ada, dia kita dikira tidak sempurna. Bukan tak sempurna lagi. Dalam kitab yang kita baca ni, ujung sekali dia kata besok terpedaya. Juzuk yang ke-10 dalam kitab yang sedang kita baca ni, tajuk dia terpedaya, ghurur dalam bahasa Arab dia. Walaupun dia seorang ulama yang hebat, terkenal, tapi kalau dia tak belajar ilmu tasawuf, tidak beramal dengan zikir tarikat, dia dikatakan ulama yang terpedaya, ghurur. Jadi peningkatan dia paling tinggi dalam kitab yang kita baca ni lawamah. Dia tak lebih daripada itulah dalam kitab yang ketang kita baca ni. Kalau ada kitab tu jawi dia muka surat 20, adalah dia kata orang yang tidak belajar ilmu tasawuf dan tak beramal dengan zikir tarikat, martabat nafsu dia hanya setakat lawamah, mulhamah pun tak pergi. Jadi kalau martabat nafsu lawamah dengan amarah, itu adalah nafsu yang rendah.
Maknanya rendah tu sifat jahat lebih banyak daripada sifat baik, atau Arabnya sifat mazmumah lebih banyak daripada sifat mahmudah. Kalau itu yang berlaku, peluang dia di akhirat besok untuk menerima balasan baik memang tipis sekali. Kalau ikut sabda Nabi memang tidak berbau langsung. Kalau ikut Nabi kata, macam Nabi kata dalam hadis dia, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi zarratun minal kibri. La yadkhulul jannah, tidak masuk seseorang itu ke dalam syurga. Siapa yang tak masuk tu? Orang yang ada sifat takabur dalam hatinya, walaupun sebesar zarrah, semut hitam yang kecil. Ada takabur walaupun besar semut hitam yang kecil, la yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga. Kenapa pula? Pasal takabur itu syirik, dosa besar. Tuhan tidak ampunkan dosa orang syirik dan sebagainya lah. Itu Quran. Jadi artinya kita ni tiap-tiap orang tidak sunyi daripada sifat takabur. Semua ada. Selagi kita tidak membersihkannya, mensucikannya, memang selagi itulah kita ada sifat takabur sampai kita mati. Jadi besok bila kita mati, maknanya kita mati dalam keadaan bergelumang dengan dosa besar atau syirik. Jadi apa jadi pada kita? Tak adalah peluang masuk syurga tu. Habislah kita. Sedangkan kita hidup sekarang ni berharap sangat-sangat supaya Allah Ta'ala mudah-mudahan memasukkan kita ke dalam syurga dia. Tapi oleh sebab kita mempunyai sifat mazmumah tadi, peluang tu tak ada. Nabi dah cakap macam tu dah. Tuhan pun cakap syirik tak masuk syurga lah. Tidak ada pengampunan daripada Allah Ta'ala. Bukan tak syurga, tak ada pengampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Itu Quran dia. Wa yaghfiru ma duna zalik. Tuhan tidak mengampunkan dosa orang syirik ni. Tapi selain daripada syirik, Tuhan ampunkan. Syirik itu apa dia? Allah Ta'ala ada sifat takabur. Sifat takabur tu Allah Ta'ala punya. Pasal nama Allah Ta'ala tu satu daripadanya ialah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu mana orang yang bersifat takabur. Pada Al-Mutakabbir itu Allah Ta'ala lah, itu nama dia. Al-Malikul Qudus Salam, bukan. Al-Malikul Qudus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir dalam Quran. Jadi Al-Mutakabbir itu orang yang takabur. Jadi takabur ni adalah sifat Allah. Jadi kalau Allah takabur itu sifat Allah, kita pula gunakan sifat takabur tadi, maknanya kita dengan Allah Ta'ala dah sama. Allah ada takabur, kita pun ada takabur. Itu nama syirik lah nama tu. Kita mempunyai sifat yang sama dengan Allah. Dan Tuhan pula tidak benarkan. Kalau dia benarkan tak apa. Dia tak mahu kita bersifat dengan takabur. Jadi kalau kita gunakan takabur tadi, kita dah syirik lah nama tu. Orang kata menduakan Tuhan, bukan macam tu maksud dia. Berarti sedangkan takabur tu Tuhan punya. Dia saja yang layak mempunyai sifat takabur. Kita tak layak. Tapi kita gunakan sifat takabur. Itu yang jadi kepada iblis. Iblis memang dia takabur. Itu pasal Tuhan marah dia. Dilaknat Tuhan, laknatullah alaih. Syaitan, iblis. Dalam Quran Tuhan suruh dia sujud ke Nabi Adam. Tuhan kata aba wastakbara. Jadi dia engkar dan dia rasa dia lebih. Wakana minal kafirin. Sebab keingkaran dia tadi dan lalu dia takabur, wakana minal kafirin, dia adalah tergolong dalam orang kafir. Dan dia itulah dipanggil laknatullah. Tuhan laknat dia. Kalau kita ada sifat takabur, samalah kita macam iblis tadi. Kalau iblis masuk neraka, kita pun ikutlah dia.
Tuhan amat marah orang yang pakai takabur ni. Jadi kena buang takabur tu. Takabur bahasa Arab, bahasa orang putih dia ego. Bahasa Melayu je membesarkan diri. Betul ke tu? Kita rasa diri kita lebih. Kita rasa diri kita lebih daripada orang lain, dan kita rendah-rendahkan orang lain tu pula, kehebatan kita. Tapi kita rasa seronok pasal kita tak faham. Kita selalu cakap kita angkat diri dia. Orang lain tak boleh macam kita. Dah tak, sendiri kita kabur. Habislah kita. Syiriklah pada masa tu. Bila syirik tu ikut tauhid dia pula, murtad. Kalau ikut tauhid dan la ilaha illallah tu jadi murtad pula, kita keluar dari Islam. Pasal apa? Syahadah kita terbatal. Habis kita. Benda tu sangat halus. Kalau kita tidak ambil tahu, kita akan rugilah, rugi besar sangat. Jadi berdasar itu kita tak ada banyak pilihan, wajib belajar ilmu tasawuf. Lepas tu kena bersihkan dia hati kita daripada sifat tadi dengan cara berzikir. Itu kaedah dia. Jadi wajib belajar tasawuf. Tujuan supaya mudah-mudahan kita terselamat di dunia ni sampai akhirat. Itulah. Lepas tu kita dah sebut juga dulu, belajar ilmu tasawuf ni dia punya fokus dia ataupun benda yang menjadi maudhu' atau persoalan pokok dalam ilmu tasawuf ni ialah nafsu. Nafsu. Dalam kitab ni pun kita dah baca dulu lah. Nafsu ni adalah maudhu' pembelajaran dalam ilmu tasawuf. Itu dia. Maudhu' utama dia nafsu. Jadi dalam diri kita ni ada nafsu, ada akal, ada roh, ada jantung, qalbun. Jadi walaupun ada akal, jadi dalam tasawuf ni dia bukan bincang pasal akal, bukan bincang pasal roh, bukan bincang pasal hati, jantung, tapi perbincangan dia ialah nafsu. Nafsu. Dan nafsu yang terjadikan di dalam diri kita ni ada dua persoalan ni pula. Yang pertama martabat nafsu, ahwal dipanggil dalam kitab ni. Yang kedua sifat. Jadi nafsu ni ada pula sifat dia, dua sifat dia. Satu di sifat mazmumah, satu sifat mahmudah. Sifat jahat dan sifat baik. Martabat nafsu ni pula atau dia yang tujuh yang kita dah baca dulu. Ada sifat ammarah yang paling rendah sekali, ada sifat lawamah atas sikit, ada sifat mulhamah. Mulhamah tu 50 baik, 50 tak baik, tahanlah sikit dah. Dan ada martabat nafsu mutmainnah, ini dah baik. Atas lagi dipanggil radiyah, atas lagi dipanggil mardiyah, lagi yang tertinggi sekali kamilah, nafsu kamilah. Ini memanglah hebat dah tu. Jadi kita sekarang ni antara dua tu lah, tak amarah, lawamah. Pasal kita tak masuk lagi bidang membersihkan hati tadi. Nafsu kita tak bersihkan lagi. Jadi kita tak sampailah ke mana-mana. Jadi masalah kita ni besok bila mati, apa jadi? Orang kiri kanan ni, bila kita mati, orang tak tahu kita ni ke mana perginya. Okey ke tak okey, orang tak tahu. Cuma orang ia perasan dia tu okey lah tu. Dia hidup tu sentiasa pakai baju Melayu, pakai sepayah putih, duduk kat masjid, kat surau, kata dia. Rajin belajar. Itu bukan jawapan. Belajar pun, rajin-rajin pun, duduk kat surau masjid pun, itu bukan jawapan dia. Jawapan dia adalah nafsu jahat ada tak? Itu yang penting. Nafsu jahat ada tak? Ada. Habislah dia. Itu yang tak tahan tadi tu. Tapi ini dia tidak dibincangkan dia orang.
Itu yang penting sekali. Ada fujur, sifat jahat tu dipanggil dalam Quran dipanggil fujur. Memang dalam Quran jelas sangat-sangat disebut tu. Dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha, itu Quran dia. Jadi dalam Quran tu Allah Ta'ala telah bersumpah dengan 8 sumpah. Dia punya statement dia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu statement yang dibagi Tuhan setelah dia bersumpah dengan 8 sumpah. Jadi apa statement itu? Fa'alhamaha, maka dia telah mengilhamkan ke dalam diri anak Adam ini fujuraha, sifat-sifat jahat, wa taqwaha, dan sifat-sifat baik. Jadi artinya dalam nafsu kita ni ada sifat jahat, ada sifat baik. Ada fujur, ada taqwa. Arab dia lah. Fujur tu sifat jahat. Orang yang ada sifat jahat ini dalam bahasa Arab dipanggil fajir. Nama dia. Fajir ni untuk seorang, singular. Kalau ramai, fujar, dalam bahasa Arab. Jadi orang yang ada sifat-sifat jahat ini, dia masuk dalam neraka jahim. Allah Ta'ala lah sebut dalam Quran. Dia kata, innal abrara lafi na'im. Orang yang baik-baik ini duduk dalam syurga naim. Abrar tu orang baik. Orang jahat dia, wa innal fujjara, fujjar tu orang-orang yang punya sifat mazmumah tadi, lafi jahim, duduk dalam neraka jahim. Jelas. Jadi kita ni kena bebaskan diri kita ni daripada sifat-sifat yang jahat tadi, sifat mazmumah tu. Jadi kalau nak selamat, tak nak masuk neraka jahim, bebaskan diri kita daripada sifat-sifat jahat tadi. Itulah kerja kita. Jadi ayat Quran tadi, qad aflaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya mendapat kemenanganlah orang-orang yang membersihkan dirinya daripada sifat fujur tadi, sifat jahat tadi. Itu kata Tuhan, nak menang, bersihkan. Sebaliknya, waqad khaba, dan sesungguhnya mendapat kecelakaanlah, kebinasaanlah, man dasaha, orang-orang yang mengotorkan dirinya dengan sifat mazmumah tadi. Atau dia dah kotor, dibiarkan dia kotor pula, masuk neraka jahanam, jahim, dan mendapat kecelakaan. Habislah. Allah Ta'ala dah kata macam tu dalam Quran. Ini benda statement ni bukan benda statement kecil. Tuhan dah bersumpah dengan 8 sumpah. 8 sumpah dia. Yang pertama tadi, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi cahaya matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengikut cahaya matahari. Wan nahari idza jallaha, demi siang. Wal laili idza yaghsha, demi malam yang menutup pandangan mata. Was samai wa ma, demi langit dan pembinaannya. Wal ardi wa mataha, dan demi bumi dan pembentangan penghamparan dia. Kemudian wa nafsi wa ma sawa, dan demi diri manusia yang disempurnakan kejadiannya oleh Allah Ta'ala. 8 sumpah Tuhan. Nak cerita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi artinya benda itu bukan benda kecil-kecil, benda besar. Berbanding yang lain pun besar juga, tapi sumpah dia satu, ada 2, ada 4. Yang satu, wal asri, demi masa. Wan najmi, demi bintang, dan lain-lain. Satu itu Tuhan. Ada pula sumpah dia 2, wadduha wal laili idza saja. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. 2. Dia nak cerita ayat berikutnya pula, walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu 2 sumpah. Ada 4 sumpah. Watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
Hampir sumpah. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina, demi negeri yang aman iaitu Makkah. 4 sumpah Tuhan. Dia nak cerita apa dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berhujung. Itu sumpah Tuhan tu. Mana 4 sumpah tu dah kuat dah tu. Memang sangat, benda selepas tu memang sangat besar. Ini bukan 1, bukan 2, bukan 4, tapi 8. Nak dia punya statement dia 3 je. Wa alhamahu fujuraha qad aflaha man zakka wa qad khaba hampir je. 3 je. Tapi dia punya sumpah dia 8. Menunjukkan benda ni besar sangat. Tapi itulah orang kata Jibril dalam tafsir, bila Allah telah bersumpah macam ni, kita buat tak tahu ya. Allah Ta'ala amat murka. Bayangkan. Jadi kita dah dengar macam ni kan, jangan ambil mudah. Jangan jadi macam kaum Samud. Dia langgar pula perintah Tuhan lagi. Akhirnya Tuhan tenggelamkan di dalam bumi. Dicair Allah Ta'ala bumi itu dekat Madain Soleh, 400 km ke utara Madinah sanun, dan dia masuk dalam tanah yang dah cair tadi. Tenggelamlah, matilah di situ. Pasal apa? Dia tak nak dengar cakap Nabi Soleh, dia tak nak dengar cakap Allah Ta'ala. Jadi kita kena dengarlah cakap Allah Ta'ala ni. Cari ilmu ni, beramal untuk tujuan itulah tadi, supaya bila kita mati besok, kita mati dalam keadaan sifat yang baik lebih banyak daripada sifat jahat. Mulhamah ke atas. Kalau jadi mutmainnah, itu lagi cantik. Mutmainnah tu lagi cantik sebab dah dijamin dia Tuhan dengan balasan baik. Quran pun dah kata dah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu yang kamu redha tentang qada Tuhan, dan Allah Ta'ala redha pula apa yang kamu buat. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu bergaul dengan hamba-hambaku yang baik-baik. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga aku. Apa nak lagi? Dah jelas dah tu. Inilah yang kita ambil faham. Atas pada mutmainnah tu, itu dah tentulah amat baik. Radiyah, mardiyah dan kamilah, sangat baik. Jadi kita sekarang di mana ni? Selagi kita tidak beramal dengan zikir, alat pembersih dia zikir lah, lagi itulah kita duduk mulhamah ke bawah, dan kita akan mati. Jadi kita ni sebab mati dalam martabat amarah, martabat lawamah. Martabat lawamah agaknya atas tu payah dah tu. Jadi kita dah duduk ni tak boleh fikir panjang-panjang je. Dah lah wajib. Tujuan dia pembersihan tadilah. Qad aflaha man zakkaha. Jelas sangat tak ada. Jadi dalam atas sebab-sebab ini semualah, maka kita kena belajar dan wajib beramal. Sekarang ni kita berperingkat belajar ni. Inilah dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni apa? Belajarnya tasawuf ni ialah belajar tasawuf ni ialah belajar mengenal penyakit hati. Atau belajar mengenal sifat-sifat mazmumah. Penyakit hati itu sifat-sifat mazmumah itulah. Apa contohnya? Takabur. Bila sebut takabur tu, sifat itu penyakit hati tu. Jadi ada tak sifat penyakit hati dalam diri kita? Berdasarkan Quran tadi, berdasarkan hadis, memang tiap-tiap orang ada penyakit takabur tu contoh, dan lain-lain lah. Jadi bila kita dah tahu kita ada penyakit takabur dalam hati kita berdasarkan Quran hadis tadi, maka apa tindakan kita? Carilah doktor yang pakar dalam bidang hati ni. Siapa dia? Guru mursyid. Sampai jumpa doktor pakar dalam bidang hati tadi, kita minta rawatan daripada doktor tadi. Dia pun rawatlah kita, kemudian dia berilah kita ubat.
Dan kita makanlah ubat tadi. Itu dia. Jadi bila kita makan ubat, yang menyembuhkan sakit kita ni bukan ubat, Allah. Ubat itu termasuk di dalam usaha dan ikhtiar kita yang tidak memberi bekas. Jadi apa ubat dia? Jumpa guru mursyid. Ubat dia yang pertama kau taubat. Kalau tak ada ilmu, cari ilmu dulu. Dah ada ilmu, kau taubat. Dah taubat tu kau nak zikir pula. Itu ya. Jadi ubat kita makan lah. Zikir lah. Zikir tu ubat. Banyak mana makan, lama-lama makan, semua dia beritahu. Dan benda tu pun, walaupun ubat tu doktor pakar yang beri, tapi semua Allah Ta'ala dah siapkan dalam Quran dah tu. Cuma dia tu benda menyampaikan saja lagi. Kita makanlah ubat tadi. Jadi mudah-mudahan bila kita makan ubat ikhtiari, Allah Ta'ala akan menghilangkan sifat-sifat yang tak baik tadi. Bila dah hilang, kita mati besok, sifat jahat tu dah tak ada lagi. Memang cantik. Itu saja. Bukan dekat ustaz pun dia duduk lah. Semua orang, baik lelaki, baik perempuan, sama je. Baik ulama, apa lagi yang bukan ulama. Kita tak ada banyak pilihan. Itulah sebabnya. Maka kita belajar ini di sini. Kalau dalam Mabadi Asyarah ilmu tasawuf ni kan, jadi tauhid tasawuf ni ada dia punya takrif dia, definisi dia. Ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu yang diketahui dengannya perkara-perkara yang berkait dengan ahwal nafsu dan sifat nafsu. Itu takrif dia. Jadi kita belajar tasawuf, kait dia cerita nafsu. Dan daripada tajuk ni kita dapat tahu maudhu' perbincangan kita nafsu. Habis. Lepas tu kalau kita belajar ilmu tasawuf ni, apa dia punya kebaikan dia? Dalam kitab Arab dipanggil samarah, buah. Bila kita belajar tasawuf, apa buah yang kita dapat? Dalam kitab tu dia kata at-tawassulu bihi ila takhliyatil qalbi 'anil aghyar wa tahliyati bi musyahadatil malikil ghaffar. Belajar tasawuf ni, dia punya buah dia, kebaikan dia ialah boleh menyampaikan dengan sebab ilmu tasawuf ini ke arah membersihkan hati daripada kotoran. Membersihkan hati daripada kotoran. Takhliyatul qalbi, membersihkan hati, anil aghyar, daripada kotoran. Membersihkan tu mana? Menghilangkan kotoran tu. Itulah sifat jahat tadi tu. Riya, takabur, sum'ah, semua kan, itu dipanggil sifat kotor, sifat jahat. Jadi membersihkan takabur yang ada dalam hati kita ni. Dan bila dah tak ada lagi takabur, riya dan lain-lain, nanti baru Tuhan buka hijab kita. Ujung dia, bila Tuhan buka hijab kita, kita akan dapat melihat dengan mata hati. Masa tu kita akan, Tuhan nampakkan kita macam mana perbuatan Allah Ta'ala yang mukhalafah, sifat Allah Ta'ala yang mukhalafah, zat Allah Ta'ala yang mukhalafah. Itu dia. Kan dah jauh pergi dia. Jadi kita tak akan dapat sampai kepada melihat perbuatan, sifat dan zat Tuhan, melainkan setelah hati kita bersih. Itu je dia. Jadi nak bersihkan hati tu mestilah takhliyah dia. Cari jalan buat. Ini dia ilmu tasawuf. Macam tadi bila tasawuf ni mengenal penyakit hati, dah tahu, kita cari doktor pakar, lepas tu dia akan bagi ubat kita. Ubat itulah yang kita makan. Tambah pula tuan-tuan, hari ni adalah akhir zaman dah. Mungkin tuan-tuan selalu dengar orang cerita akhir zaman. Dunia dah nak kiamat. Mungkin kita ni sempat bertemu dengan asap, dukhan, sempat bertemu dengan Imam Mahdi, sempat bertemu dengan Dajjal, sempat bertemu dengan Nabi Isa, sempat bertemu dengan Ya'jud wa Ma'jud dan lain-lain. Ada 10 tanda kiamat. Mungkin kita sempat, mungkin lah, berdasarkan tanda-tanda akhir zaman ni sudah terlampau banyak dan dah dekat sangat. Jadi seolah-olah kita ni masa kita dah sikit sangat dah tinggal. Kalau sikit sangat ni, kalau kita leka je besok,
Kita juga yang susah. Bayangkan tuan-tuan, fitnah yang paling besar sekali dalam hidup dalam dunia ni ialah Dajjal. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua rasul-rasul mengingatkan umat dia, musuh fitnah yang paling besar ialah Dajjal. Tapi Dajjal tak turun zaman Nabi Adam, tak turun zaman Nabi Isa, tapi turun selepas Nabi Muhammad wafat. Bila? Akhir zaman. Bila dia turun ke dunia ni besar, Dajjal, Tuhan beri dia kelebihan yang sangat hebat. Kalau ikut dalam hadis Nabi, sebelum Dajjal turun, dunia ni akan panas 3 tahun. Satulah. Tahun yang pertama tu ada lagi makanan dan minuman. Tahun yang kedua dah hilang dah sebahagian. Tahun yang ketiga habis air pun tak ada, makanan pun tak ada. Masa tu Dajjal turun. Bila Dajjal turun, Dajjal pun Tuhan beri kelebihan dia. Kalau nak minum, ikut aku. Aku ni jadi Tuhan kamu, ikut aku. Kamu dapat minum. Lapar, kamu nak makan. Dajjal tunjuk je langit itu kan, terus jadi awan hitam dan hujan pun turunlah. Hujan curah-curah. Air sungai pun mengalir lah. Lepas tu nak makan tak ada makan. Tunjuk bumi pun subur je, tanaman tumbuh dengan banyaknya. Tapi ikut Dajjal. Bila ikut Dajjal, habislah kita. Jadi kita ni sanggup menukar kita diri demi untuk minum, demi untuk makan. Kalau sampai masa tu besok kita macam mana? Memang kita, Nabi kata kalau sampai Dajjal, cubalah elakkan diri daripada Dajjal. Larilah ke tempat yang boleh tunggu, lari. Pasal apa? Memang kita kalah. Macam tu Nabi kata. Jadi kita, tambah pula persediaan kita dah tak ada ni, lagilah parah. Bahkan Nabi pesan kita, bacalah surah Al-Kahfi hari ini, pagi dan petang, dengan harapan berkat surah Al-Kahfi tadi, Dajjal besok kalau lalu kat sini dia tak teringat nak cek kita dalam rumah kita ni. Surah Al-Kahfi. Kenapa Al-Kahfi pula? Pada Al-Kahfi ni 7 orang yang nak dicari dekat Raja Dicyanus, menyuruk dalam gua kecil tempat dekat Israel sana. Lepas tu dia ni Tuhan selamatkan dia. Dalam gua tu kalau nak masuk sikit nampaklah dia, tapi Raja Dicyanus dengan tentera dia tak masuk, bukan dalam hati dia tak teringat nak masuk dalam gua. Jadi mudah-mudahan kita ni besok akhir zaman besok dengan baca ayat tadi, mudah-mudahan dia tak teringat untuk nak cek kita dalam rumah kita ni. Itu je. Padahal yang boleh menyelamatkan kita ni Allah Ta'ala saja. Bila sampai Dajjal tu, bayangkanlah. Jadi kalau kita, iman kita lemah, kita punya tauhid kita tak tentu arah ya, kita akan, bahana tu akan dapat dekat kita. Orang syirik, orang fasik jadi tentera Dajjal. Orang munafik jadi tentera Dajjal. Orang zalim jadi tentera Dajjal. Habis. Jadi orang yang beriman yang penuh-penuh ni berapa keras sangat. Nampak kan? Dah sampai saat itu, tengoklah hari ni. Orang munafik, dia munafik tapi dia tak sedar dia munafik. Dia melakukan dosa kecil besar, fasik, dia tak sedar. Ibadat dia pula, kualiti ibadat dia dah lah tak ada. Nafsu jahat dia lebih teruk. Jadi kita dalam itulah sekarang ni. Dan Dajjal nak datang lah. Imam Mahdi besok turun dulu daripada Dajjal. Tapi datang Dajjal, Imam Mahdi pun terkepung juga. Imam Mahdi tak boleh lawan Dajjal juga. Hingga Nabi Isa turun lawan Dajjal, mati Dajjal. Tapi sementara Dajjal duduk dalam dunia ni besok dah berapa lama? Setahun 2 bulan 2 minggu. Dajjal akan memerintah dalam dunia ni 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Penyiksaan demi penyiksaan. Orang yang beriman memanglah. Jadi Nabi telah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau pada ketika itu apalah makanan orang mukmin ini?
Nabi kata makanan orang mukmin ketika itu samalah macam makanan malaikat. Malaikat dia makanan dia zikir je. Atau ada dengan baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah makanan malaikat. Kita pun dah sampai saat itu, kalau umur kita panjang, kalau kita tak beramal, itu yang susah kita. Dah sampai masa itu baru nak beramal, tak jadi. Dia kena sekarang ni. Macam tu maksud dia. Ni benda ni akan sampai. Imam Mahdi pun akan turun. Mungkin tak lama lagi. Sebab kerajaan Turki, kerajaan Osmania diambil oleh Mustafa Kamal Atatürk tahun 1924. Okey. Jadi sekarang ni 2020. Nak jadi 2024 hanya 4 tahun ke lagi. Tentulah. Ini 2020. 20, 21, 22, 23, 24. 5 tahun ya. Dah 5 tahun. Jadi ikut Nabi, tiap-tiap 100 tahun Tuhan akan lahirkan mujaddid. Itu biasalah kita dengar tu. Jadi daripada tahun 1924 sampai 2024 ni, dunia ni tak ada mujaddid lagi masa tu. Sekarang ni negara Islam hancur lebur, akidah umat Islam hancur lebur. Jadi akan bangkit mujaddid tahun 2024. Contoh lebih kurang setahun, 1 tahun. Siapa dia mujaddid tu? Tak lain, itulah dia Imam Mahdi. Itu je. Jadi sekarang ni 2020, hari ni 2 bulan. Bayangkanlah, dah dekat sangat. Ya Allah. Jadi kita kalau leka-leka, tuan-tuan rugi sangat. Kerja, beramal tu kena beramal, tak boleh lepas dia dah. Itu maksudnya. Dalam hal ini saya, untuk saya, tuan-tuan untuk tuan-tuan. Jadi kita sekarang ni cuma mengingatkan saja. Itu dia. Jalan lain tak ada dah. Jadi mana tindakan kita sekarang ni sangat sesuai lah, kita buat beramal kuat. Bangunlah kita malam-malam lagi, tahajud, sembahyang hajat, berzikir, taubat, untuk Allah Ta'ala. Pasal masa dah dekat sangat. Tapi kalau dah berlaku besok, Dukhan dah turun, baru nak mula, itu susahlah sikit. Jadi sebelum Imam Mahdi turun, akan berlaku Dukhan dulu. Asap di muka bumi ini penuh. Dekat pun tak nampak, punya tebal asap Dukhan. Jadi Dukhan ni berlaku selepas bumi ini dilanggar oleh bintang berekor, meteor ke nama dia. Macam itulah. 3 ke 7 hari bintang tu berlegar ke bumi kita ni, dan dia langgar bumi ni. Maka berlaku lepas tu Dukhan 40 hari 40 malam. Nampak? Habis apa kita kena buat? Kena buatlah persediaan golab. Maksud mungkin elektrik dah tak ada lagi. Jadi kita kena siapkan untuk api kita. Belilah minyak api, dan tali guni tu sumber untuk berita, contohlah. Dan asap tadi, belilah alat tutup hidung tu pula sikit, pinjam dekat bomba ke mana-mana, contohlah. Jadi kita kena buat persiapan tu. Kalau dah turun asap, dah gelap ni kan, kedai pun tutup. Siapkan makanan. Mana nak pergi dah, tak boleh nampak. 40 hari 40 malam. Orang beriman dan dia sikit kena sesemua lah. Tapi orang yang tak beriman ni pasti dia akan jadi sakit. Orang kafir akan jadi sakit. Habis tu barulah Imam Mahdi akan turun pula. Contohlah lebih kurang cerita dia. Dah turun Imam Mahdi ni, jalan ini buat dah perang semua ni, maka Dajjal pun turun pula. Dia sentiasa tu turun Dajjal, turun Nabi Isa, turun Ya'juj Ma'juj. Dia berlakunya kiamat tu, dia macam
berlaku. Lepas tu habislah kiamat. Last kali besok yang umat Muhammad boleh tengok ialah kita orang beriman betul-betul yang beriman tadi, yang tak fasik, yang tak munafik tadi, kita akan mati. Sebelum yang tanda yang ketujuh. Yang ke-8 tu umat Muhammad yang beriman dia tak tengok dah. Tapi yang tak beriman tadi, yang fasik, yang munafik, dia tak mati pula. Jadi mati tu besok dengan tiupan angin yang wangi, sejuk, datang daripada Yaman Selatan. Hadis lah. Dia akan pergi seluruh dunia angin tu, udara sejuk tu, sejuk dan wangi. Bila kena je orang mukmin yang betul-betul tadi, dia akan mati. Itu ya. Kita pun matilah. Lepas tu kita tak tahu dah. Umat Muhammad yang beriman betul, yang ke-7, yang ke-8, 9, 10, itu dia tak tengok lah. Maknanya kata kita ni beriman, kita izazul tu kita tak jumpa dah. Izazul tu dah dah rosak sangat dah. Izazul zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu kita tak tengok dah agaknya. Itu jelah kalau kita orang beriman. Walaupun iman tu bersedarah, tak mati juga. Ada dekat sangat lah. Berarti dalam 4-5 tahun ni kan jaga-jaga lah tu. Kita tak tahu bila nak kiamat sebenarnya, tapi kita cuma berdasarkan tanda-tanda tadi. Ingatlah, lepas tu Imam Mahdi turun pula tuan-tuan, kalau ikut dalam hadis Nabi, ialah ketika tu 3 putera raja berebut nak jadi raja dekat Arab Saudi dah. Yang pemerintah Makkah dengan Madinah, dia nak 3 putera raja berebut. Sekarang masa dia lah ni. Sekarang yang jadi raja di Saudi Arabia, jadi raja ialah Raja Salman. Kita semua tahu kan? Salman ni pun dah uzur, dah tua. Jadi yang nak Salman ni memang nak dibunuh dia anak dia. Macam-macam cara dia nak buat, tapi tak mati lagi. Raja Salman raja yang terbaik, hafiz Quran, jaga betul-betul cukup baik. Tapi dia mati Salman tu besok. Anak Salman tu Muhammad bin Salman. Tuan-tuan tahulah, sekarang ni di sana kalau tak ada kelab malam, sekarang ada kelab malam lah. Kalau penyanyi K-pop ni di sini yang kita heboh, sana pun dah ada K-pop. Di sana ada Akademi Fantasia, sama macam kita ni. Jadi dah teruk lah sana. Dah jadi negara liberal sekarang ni, Arab Saudi, yang di dalamnya ada Makkah dan Madinah. Kan dah dekat sangat tu. Jadi besok Salman dia nak jadi raja. Tapi ada 2 saing dia lagi. Yang pertama Muhammad bin Naif, seorang ni Khalid bin Talal nama dia. Jadi Khalid bin Talal ni terkaya dekat Arab Saudi. Ada tentera dia sendiri. Yang Muhammad bin Naif pun sama juga, ada pula tentera. Jadi dia tentera saja, dia ada perang so. Tapi dalam hadis Nabi, seorang pun tak dapat jadi raja. Yang akan dapat jadi pemerintah itu ialah Imam Mahdi. Orang akan bai'ah Imam Mahdi pada ketika itu. Itu adalah cerita hadis Nabi. Jadi itu kan kita nampak lah, yang putera raja dan raja yang nampak, kita nampak sangat dah. Jadi apa nak lagi kita? Yang itu tak ceritalah. Soalnya diri kita ni sekarang ni, apa nak jadi? Jangan memandang ni kan, kita kena mesti buatlah sesuatu untuk diri kita. Tak ada banyak pilihan ni lah. Okey kan? Dekat sangat dah. Tanda-tanda kiamat yang lain ni dah banyak sangat. Sekeliling Makkah tu, dia punya bukit-bukit ni dah tembuk, kata Nabi. Bukit sekeliling Makkah tu dah tembuk, berlubang, kata Nabi kan, zaman Nabi dulu cakap. Jadi sekarang ni bukit sekeliling Makkah tu dah berlubang lah. Itulah terowong nama dia. Masa tu orang tak tahu apa bukit berlubang, apa terowong. Panjangnya bukit-bukit yang terowong tu 30 km sekarang ni. Campur bukit sana, bukit sini, bukit ni 30 km. Dah. Itu dah tanda akhir zaman, betul dah tu. Dekat sangat dah. Inilah dia.
Dan Dajjal pun dah ada. Cuma bila dia nak keluar iaitu, tapi dah dekat lah. Dajjal ni sekarang duduk di sebuah pulau di selatan Yaman. Tu dia. Pulau tu pun Sokrat ke nama dia. Nama dia. Duduk di pulau tu. Pulau tu satu pulau yang antara benda yang ajaib dalam dunia ni. Orang tak ada duduk di situ dah. Ajaib lah. Macam ada 7 benda yang ajaib dalam dunia kan, itu satu bendanya, tapi tak termasuk yang ke-8 lah tu. Ada seorang Kristian zaman Nabi dulu, namanya Tamim Ad-Dari. Dia naik kapal dia lah agaknya, kemudian dipukul di ribut, dia terdampar lah ke pulau tu di selatan Yaman. Bila terdampar tu, dia naiklah ke darat tu. Kemudian dia didatang oleh satu binatang yang berbulu panjang hitam. Dengan hantu lah punya binatang. Tapi boleh dia bercakap dengan Tamim Ad-Dari. Dia kata, tuan aku nak jumpa dengan kau, kata dia. Pula kata dia nak tanya hal-hal dunia ni, kata dia. Jadi pergilah Tamim Ad-Dari sampai dekat tempat tinggal satu lelaki, anak cucu Adam jugalah. Jadi orang tanya, kamu siapa? Aku Dajjal, kata dia. Jadi aku nak tahu lalu kau lah. Pasal aku ni besok akan keluar ke dunia awak, kata dia. Tapi aku nak tanya awak, tasik seberiat dah kering belum, kata dia. Pula aku kalau dah tasik tu dah kering, aku situ masa tu keluar. Ladang baisan, ada tak pokok kurma lagi? Tak ada. Aku bila tak ada pokok kurma tu, aku akan keluar. Laut mati, kering belum? Kurang air, aku akan keluar masa tu. Dan Muhammad ni dah selesai menjalankan tugas dia belum? Sudah misalkan, dia akan keluar. Jadi semua dah sudah, Nabi Muhammad dah wafat pun. Tasik sebirat memang dah kering dah. Air dah kering. Lepas tu ladang baisan dah tak ada lagi pokok kurma lagi ni. Laut mati pun dah susut banyak. Nabi Muhammad pun dah selesai menjalankan tugas dia. Jadi Dajjal akan keluar pada ketika itulah. Sekarang ni lah. Itu dia. Dia tu pergi Syam dulu. Bayangkanlah. Dan dia besok dia masuk ke Madinah, Dajjal ni. Dan bila dia hentak kaki kan, orang Madinah ni dengar, semua keluar pergi ikut Dajjal. Orang munafik, orang fasik semua keluar. Yang baik-baik yang tinggal dalam Madinah. Jadi bila dia keluar habis tu, semua dia mengaku Dajjal sebagai Tuhan. So, ada seorang pemuda keluar juga daripada Madinah. Jadi budak tu orang tanya, kau nak pergi ikut Dajjal ke? Tak, aku nak tengok Dajjal macam mana. Dia keluar lah. Tapi dia kata, engkau lah Dajjal sebenarnya. Jadi kena ikut aku. Tak, kau Dajjal. Akhirnya dia dibunuh. Bila dibunuh, Dajjal ketika aku kuasa aku besar, dia bunuh orang tu. Lepas dia dibunuh tu, dia beritahu orang dia ni, tengok aku boleh hidupkan dia balik. Dia hidupnya balik. Itu sebab orang percaya betul Dajjal. Ilmu dia, sihir dia sangat kuat. Tapi bunuh kali kedua tak boleh dah. Tuan dah keraskan dia tak. Itu contoh dia lah. Jadi budak yang nak dibunuh dari Dajjal tu besok, ikut cerita dia sekarang ni, dah lahir pun di Palestin. Umur sekarang ni dalam golongan 12-13 tahun. Nampak kan? Kalau 13 tahun, besok umur 17, 20 ke 18 ada pergi Madinah. Ini budak ni yang kena bunuh. Pasal budak tu masa kecil dia dah bercakap dalam bahasa Arab. Dia kata, saya qatuluni Dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan. Kata budak yang budak yang lelaki tadi. Kata, saya qatuluni Dajjal, aku besok akan dibunuh oleh Dajjal. Dan dia tidak membunuh selepas aku ni seorang pun. Mana Dajjal bunuh seorang je budak tu. Kata dia tak bunuh orang lah. Tapi dia punya sihir dia sangat kuat. Segala syaitan akan membantu Dajjal. Syaitan yang dikurung oleh Nabi Sulaiman dulu pun keluar, dibebaskan Allah Ta'ala, akan membantu Dajjal. Sampailah syaitan yang ada di Bermuda Triangle pun mungkinlah akan keluar bantu dia.
Masa itu tidak ada siapa yang selamat daripada Dajjal melainkan orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal ibadat yang kuat. Itu saja bagi kita itu. Jadi kebetulan kita ni dah sampai saat itu, dan hari ni 2 hari bulan 1 2020, dan akan datang setahun 2 tahun ni kemungkinan tu dah ada. Jadi kita janganlah duduk senang-senang kita susahkanlah diri kita hari ni. Biar susah hari ni, jangan susah besok. Itu ya. Jagalah diri masing, tingkatkanlah ilmu tuan-tuan, tingkatkanlah amalan tuan-tuan, berzikir kuat-kuat. Itu cara dia. Lain tak ada, lain jalan tak ada. Yang boleh menyelamatkan kita Allah Ta'ala sahaja. Itulah. Dia menjadikan segala-galanya, dia juga yang melepaskan kita. Tuhan yang menguji kita, Tuhan juga yang melepaskan balik. Tapi hendaklah kita duduk di tempat yang benar. Orang yang bertakwa, tinggi takwa dia, Tuhan akan lepaskan. Itu saja. Dalam Quran sebutlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Murah rezeki kita kan. Silap. Jadi maksud itu, orang yang bertakwa kepada Tuhan akan beri dia jalan keluar. Itu dia. Tuhan uji kita, Tuhan juga yang melepaskan. Tapi siapa dia? Orang bertakwa. Kita naklah meletakkan diri kita di dalam golongan itu. Kita cubalah, kita benalah diri kita macam tu. Okey. Itulah agak mukadimah malam ni. Dan insya-Allah akan datang kita sama-sama sedikit balik. Itu kita buka lah kitab ni balik semula kan. Okey, ada soalan? Terima kasih kerana tidak bertanya. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi hari Ahad ya. Ahad akan datang lagi kan. Itu sajalah. Okey, itu saja insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.